Saya Amir Hassan bin Basri. Hari ini kita akan meneroka dunia teknologi maklumat dan komunikasi, di mana kita akan melihat perkembangan terkini yang membentuk landscape digital kita. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi yang pesat ini mengubah cara kita berkomunikasi, mendapat maklumat dan pelbagai lagi. Teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup tajuknya sangat luas. Ia boleh berkembang dengan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudahnya adalah penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindung, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Definisi teknologi maklumat boleh diringkaskan sebagai satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi. Oleh itu, teknologi telah memudahkan kehidupan seharian manusia. Maklumat ICT yang ingin saya bentangkan adalah artikel daripada bernama yang bertajuk JKPK KSJ Kemuka Syur untuk Tanggani Jenayah Cyber Scammer bertarikh April 2023. Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesejahteraan Rakyat atau JKPK KSJ, Dewan Negara mengesyorkan akta-akta sedia ada perlu ditambah baik dan diwujudkan akta baru supaya hukuman lebih berat dapat dikenakan ke atas penjenayah, penipuan atau skamer. Pengerusi Jawatan Kuasa Berkanan berkata, ia melibatkan kanun keseksaan, kanun prosedur jenayah, akta perkhidmatan kewangan 2013, akta keterangan 1950, akta jenayah komputer 1957 dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Beliau juga berkata jawatan kuasa itu turut mengesyorkan supaya Kementerian Komunikasi dan Digital atau KKD memainkan peranan merangka satu garis panduan yang jelas berkaitan tanggungjawab syarikat-syarikat yang mengumpul, memproses data dan maklumat peribadi pengguna. Beliau berkata selain itu, Kementerian Dalam Negeri KDN juga perlu menambah baik fasiliti dan menaik taraf teknologi yang digunakan bagi melancarkan proses sekaligus meningkatkan kadar tangkapan dan pendakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrin. Hari ini saya akan menceritakan kebaikan teknologi maklumat dan komunikasi atau kita panggil ICT dalam kalangan masyarakat. Pada era justru ke arah kemodenan ini, teknologi maklumat dan komunikasi semakin berluasan terutama ini dalam kalangan belia. Ia telah menjadi kepentingan dalam menjalani kehidupan seharian seseorang seperti pinang di belah dua. Kerana ia tidak dapat memisahkan di antara manusia dan juga teknologi maklumat dan komunikasi ini. Namun begitu, terdapat beberapa kebaikan sekiranya wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi ini kepada golongan belia. Kebaikan pertama ialah memudahkan urusan seseorang. Kebaikan wujudnya teknologi maklumat dan komunikasi ini kepada golongan belia ialah memudahkan urusan seseorang. Hal ini demikian kerana kita dapat lihat bahawa apa sahaja urusan kerajaan maupun swasta di sektor pekerjaan telah dilakukan di atas talian. Sebagai contohnya, urusan kerajaan seperti urusan pembayaran bil utility, urusan perbankan dan permohonan pekerja melalui sistem rezumi online, semua dilakukan secara online sahaja melalui atas talian. Kebaikan yang kedua ialah memudahkan pencarian maklumat. Selain itu, memudahkan golongan belia dalam pencarian maklumat. Hal ini demikian kerana apabila wujud teknologi maklumat dan komunikasi ini, ia akan memudahkan lagi golongan belia dalam mengakses apa sahaja ilmu yang berkaitan dengan pendidikan yang memudahkan untuk pengetahuan keadaan dunia sekarang maupun isu semasa sama ada melalui berita harian, online, sinar harian dan sebagainya. Ini mengembangkan lagi minda golongan belia bila mereka cenderung ke arah kerajinan dan mengakses sesuatu isu penting. Bukan itu sahaja, kita juga tahu bahawa manusia tidak dapat dipisahkan dengan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin canggih dan ingin melahirkan belia yang berpendidikan. Kewujudan teknologi maklumat dan komunikasi ini juga dapat melahirkan belia yang lebih berpendidikan. Asas utama dalam kemajuan terhadap golongan belia adalah berdasarkan sejauh mana golongan belia tersebut menerima pendidikan.
kita dapat lihat bahawa teknologi maklumat dan komunikasi berpotensi dalam memberi sumbangan yang memberi manfaat dalam bidang pendidikan. Hal ini demikian kerana dengan adanya laman sesawan seperti Facebook, email dan sebagainya memudahkan golongan beli untuk lebih berpengetahuan melalui maklumat penting yang di-viral dalam laman sesawan tersebut. Sumbangan dan pengaruh teknologi maklumat mempunyai dua tahap, iaitu bagaimana teknologi maklumat dapat memberi kesan terhadap dasar pendidikan dan bagaimana teknologi maklumat memberikan kesan terhadap proses pengajaran dalam pembelajaran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qayyum bin Azmi dan kali ini saya akan membincangkan tentang keburukan ICT kepada masyarakat zaman sekarang. Keburukan yang pertama ialah berfitnah atau berita palsu dapat disebarkan secara lebih mudah. Hal ini kerana pada zaman media sosial yang berleluasa, ini berita dapat disebarkan dengan lebih mudah dan cepat kerana sesiapa sahaja boleh menulis dan membuat post di media sosial dan menyebabkan maklumat yang salah sukar diterima. Keburukan ICT yang kedua ialah pelajar leka dengan penggunaan internet. Hal ini boleh membuat pelajar leka dan mula mengabaikan pelajaran dan tanggungjawab lain seperti membantu ibu bapa, hidup bermasyarakat dan sebagainya. Pelajar juga lebih suka membuang masa dengan bermain game dan menonton video seperti live streaming. Keburukan ICT yang ketiga ialah mudah terdedah kepada perkara yang tidak baik, sebagai contoh bahan-bahan lucah, kegiatan pengganas. Hal ini dapat merosakkan akhlak dan jiwa remaja serta boleh mempengaruhi pengguna untuk melakukan perkara yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin bin Abdul Rani. Dalam video ini saya akan membincangkan satu nilai murni dalam konteks teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Satu nilai murni yang penting dalam konteks teknologi maklumat adalah komunikasi ICT adalah pentingnya individu menjaga etika penggunaan teknologi. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk tujuan yang baik, mematuhi etika perniagaan secara atas talian dan menghindari perilaku yang tidak beretika ataupun bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti penyebaran informasi palsu atau penggunaan teknologi untuk menyebabkan kerugian pada orang lain. Sebagai contoh, sebagai pengguna media sosial yang bijak, nilai etika penggunaan melibatkan menghormati dan menghargai orang lain dalam interaksi di atas talian. Ini melibatkan mengelakkan penghinaan, penyebaran kebencian atau memuat naik kandungan yang merugikan atau melanggar nilai-nilai agama. Sebagai contoh lain, seseorang yang mengamalkan prinsip etika penggunaan ICT akan memastikan bahawa mereka tidak menyebarkan berita palsu ataupun penipuan yang boleh menimbulkan kekeliruan atau merugikan orang lain. Selain itu, etika penggunaan juga berkaitan dengan penggunaan teknologi dengan bertujuan yang baik dan tidak merugikan. Sebagai contoh, dalam e-dagang, peniaga yang mematuhi etika penggunaan akan memberikan maklumat yang jujur dan tepat tentang produk atau perkhidmatan yang mereka tawarkan serta memperlakukan pelanggan dengan adil dan tidak mengecewakan mereka. Dengan mengamalkan etika penggunaan yang berlandaskan nilai-nilai agama dalam ICT, kita dapat mencipta persekitaran dalam talian yang lebih harmoni dan bermanfaat untuk semua orang. Tambahan pula, ia juga dapat membantu membina integriti dan kepercayaan dalam penggunaan teknologi serta mengekalkan hubungan yang sihat dan saling menyokong antara individu dan masyarakat secara meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali bin Muhammad Tajuddin akan membentangkan mengenai nilai murni dalam dunia teknologi dan maklumat, iaitu nilai integriti yang melibatkan komitmen untuk bertindak dengan jujur, adil, bertanggungjawab dan profesional. Antaranya, pengguna haruslah bersikap profesional dengan tidak mempertimbangkan dan menilai persepsi dan pandangan orang lain terhadap tingkah lakunya serta info dan konten yang disebar olehnya supaya tidak terjerumus dengan jaringan cyber seperti fitnah cyber dan sebagainya. Pengguna juga perlu menjaga kredibiliti dan sikap telus, yakni dengan memberikan maklumat yang tepat, jelas dan boleh dipercayai kepada pengguna yang lain dan pihak yang berkepentingan bagi mengelakkan penyebaran maklumat palsu atau mengelirukan demi menjaga reputasi dan kepercayaan dalam kalangan pengguna teknologi maklumat. Hal ini justru adalah kerana kebolehan media menyebarkan maklumat dengan tepat mampu memberikan kesan yang baik dan mendalam pada pembangunan sebuah negara, baik di mata masyarakat Malaysia maupun masyarakat antarabangsa amnya. Akhir sekali, pengguna juga haruslah sentiasa ingat dan berwaspada agar sentiasa patuh dan tidak melanggar undang-undang, peraturan dan polisi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi maklumat. Antaranya termasuklah mematuhi Akta Hak Cipta
perlindungan data peribadi dan kepentingan awam. Justru, hal ini dapat mengelakkan terjadinya pergaduhan antara pihak yang tidak diingini tanpa disedari. Baiklah, saya Arif Azam bin Awang akan membentangkan tentang nilai murni. Dalam dunia teknologi maklumat dan komunikasi, terdapat beberapa nilai murni yang dapat kita selitkan. Antaranya adalah menjaga keselamatan diri. Nilai ini berkait rapat dengan keamanan dan perlindungan diri kita ketika menggunakan teknologi. Pada zaman digital ini, terdapat banyak ancaman keselamatan seperti penipuan dalam talian, perisian berbahaya, pencurian identiti dan juga pelanggaran privasi yang boleh membahayakan nyawa seseorang individu. Oleh hal yang demikian, amatlah penting bagi seseorang individu untuk mengamalkan amalan keselamatan yang baik, seperti menghindari berkongsi maklumat peribadi yang sensitif, menggunakan kata laluan yang kuat dan juga berhati-hati ketika berinteraksi dalam talian. Sekian. Menyanyi sekawan putih hingga di atas pohon jemari. Teknologi kini semakin canggih, maklumat dicapai di hujung jari. Dalam era milenial yang syarat dengan pancaroba dan kontroversi ini, penggunaan ICT kini kian berleluasa. Kesedaran dan pengajaran kepada masyarakat tentang teknologi dan komunikasi adalah amat penting dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Kelak, ICT telah mengubah cara hidup, bekerja, berinteraksi dan memperoleh informasi. Kini impak baik buruk teknologi informasi dan komunikasi telah diperdebatkan baik oleh ahli falsafah, sosiologi atau ahli ICT sendiri. Teknologi ini telah merubah kerangka dan budaya berfikir masyarakat, menurunkan nilai hubungan mesra sesama anggota dalam masyarakat, mengurang rasa akrab dalam keluarga, menyebabkan rasa sunyi dan keseorangan serta bermacam nilai negatif lain. Namun dengan teknologi ICT ini, nilai pengetahuan diangkat tinggi dalam masyarakat kerana dengannya apa yang dipanggil pendidikan sepanjang hayat dapat dimungkinkan. Oleh itu, masyarakat dipanggil dengan julukan yang mulia, iaitu masyarakat berpengetahuan, di mana masyarakat dicirikan sebagai seorang yang mengguna, mencipta, memanipulasi dan menyebarkan maklumat. Secara amnya, teknologi digital adalah satu sistem komunikasi yang berasaskan komputer. Dengan lahirnya teknologi digital ini, maklumat akan boleh disebarkan, iaitu diterima atau dihantar di antara peralatan-peralatan yang berteraskan teknologi tersebut dengan mudah, pantas dan pada bila-bila masa sahaja. Manakala teknologi maklumat dan komunikasi ICT pula adalah salah satu teknologi digital yang semakin berkembang dan digunakan secara meluas di seantero dunia. Berjalan pandir mencari cengkeh, terjumpa saudagar dari kapal. Walaupun teknologi semakin canggih, jagalah terus adab dan akal.